mulakan. Okey. Okey, ini simbol apa? 6 ni. Iaitu burung. Okey, dan kalau kita lihat dia membawa daun, ini simbol keamanan. Simbol keamanan. Yes, ini gambar burung ya. So kalau kita lihat di sini, so kita akan mulakan. Ingatkan gajah celah mana gajah tu? Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, selepas mencapai kemerdekaan Malaysia, okey, ingat ini yang kamu kena ingat seperti mana cikgu mention, selalu cikgu mentionkan dalam kelas, iaitu di mana kalau kita lihat, okey, selepas merdeka sebenarnya Malaysia memang mengamalkan dasar pro barat. Pro ni maksudnya menyokong barat. Jadi ketika itu Malaysia menolak untuk bersikap neutral dan menyertai sebarang pakatan negara tanpa pihak, kerana hal ini akan menyebabkan negara terjerumus dalam konflik antara bangsa. So, dunia melihat semua negara-negara berpihak ke mana. Jadi Malaysia menunjukkan, oh kami pro barat, Jadi bila kalau kita kata, oh kami berkecuali, kalau waktu merdeka tu Malaysia kata, oh kami berkecuali, sudah tentulah negara-negara barat akan memandang sinis kepada kita. Dan mungkin negara-negara barat akan mengesyaki bahawa kita juga adalah negara yang pro-komunis. Jadi sebab itu Malaysia terus menyatakan bahawa kami adalah pro-barat. Pada awal-awal merdeka lah. Walau bagaimanapun, dasar ini telah pun ditamatkan dan Malaysia mengubah dasarnya dengan mengamalkan dasar berkecuali dan terlibat secara aktif dalam NAM, iaitu Non-Aligned Movement, pergerakan negara-negara tanpa pihak. So perlibatan Malaysia dalam NAM ni membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan yang lebih terbuka. Inilah kelebihan dia. Kalau ada soalan tanya, iaitu apa kelebihan Malaysia terlibat dalam NAM. Kelebihannya iaitu Malaysia dapat menjalinkan hubungan dengan lebih terbuka kepada semua negara tanpa sebarang sekatan. Sama ada negara itu demokrasi ke, negara itu komunis ke, kita boleh berkawan, jalinkan hubungan. Jadi, kalau kita lihat peranan Malaysia dalam NAM ini, iaitu bermula dengan penyertaan Malaysia dalam NAM bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Syafiee, iaitu Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri dalam mesyuarat penyediaan bagi sidang kemuncak di Dar es Salaam, Tanzania pada bulan April 1970. So, penyertaan dalam NAM ini merupakan satu bukti bahawa Dar es Salaam, bahawa Malaysia mengubah dasar luarnya daripada pro-barat kepada dasar yang lebih terbuka, iaitu dasar yang neutral. Prinsipnya neutral. Tidak berpihak mana-mana, neutral, aman, bebas dan berkecuali. Kami orang gaduh macam mana pun kami kat tengah-tengah, kami tak tahu apa-apa. Kami berkecuali. Itu sikap Malaysia bermula pada tahun 1970-an. Jadi sejak menyertai NAM inilah Malaysia memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang, iaitu kita tahu bahawa kelantangan Malaysia. Baik, kelantangan ni sebenarnya kita katakan sebagai outspoken. Bagaimana Malaysia sebenarnya outspoken untuk menyuarakan pandangan tentang pelbagai isu yang melibatkan negara-negara anggota NAM. Ini telah menaikkan nama negara kita. Sebab kita begitu outspoken dalam mempertahankan sesuatu isu. Jadi, peranan Malaysia ini juga dapat dilihat melalui kesediaan negara kita menjadi tuan rumah sidang kemuncak NAM pada tahun 2003 dan negara kita pernah menjadi pengerusi NAM, iaitu pengerusi Non-Aligned Movement. Kemudian kita memperjuangkan pelbagai isu seperti dasar apartheid, isu Palestin, kemudian isu Bosnia dan Herzegovina, serta melaksanakan dasar aman dan berkecuali. Memang negara kita memang outspoken since daripada Tun Abdul Razak bawa kepada Tun Hussein On, tetapi yang paling outspoken adalah Tun Dr. Mahathir. Dia memang Bosnia dan Herzegovina ni sebenarnya adalah negara. Itu dipanggil negara-negara Balkan
di mana dia terletak di bersebelahan Serbia dan juga bersebelahan dengan Republik Czech dan juga Croatia. Ya, Balkan, rantau Balkan. Korang tak tahu ke rantau Balkan tu? Serius lah. Okay. Mungkin ramai yang tak pernah lihat tentang rantau Balkan itu. Sebenarnya rantau Balkan itu berhampiran dengan Laut Mediterranean. Okay, berhampiran dengan Laut Mediterranean dan kawasan ini dulu, okay, sejarah form 4, really lupa. Okay, ramai yang lupa lah tu. Tak apa. Okay, baik. Mungkin kita boleh lihat dari dalam bentuk mapping ya. Okey. So okey, tak apa. Okey. So cikgu bawa kamu untuk kita terbang pergi ke rantau Balkan. Lama tak terbang kan? Kita jalan-jalan. Okey, field trip. Jom. Okey. So rantau Balkan ni sebenarnya kat mana cikgu? Okey, jom kita lihat. Sebenarnya cikgu tak bawa jalan-jalan pun. Oh ya ke? Okey. Okey. Dah tukar PM baru nak bawa. Sebab tukar dasar. Tiket murah. Tukar PM, tiket pun murah. Okey, baik. So kita lihat di sini. Tak ada kapal terbang ke cikgu? Ada. Kan? Tak ada kapal terbang. Siapa kata cikgu tak ada kapal terbang? Adalah. Kan? Sat. Cikgu tukar kapal terbang dululah. Kesian korang kan. Macam tak ada kapal terbang. Sebenarnya ada kapal terbang. Sekejap cikgu tengok. Cikgu simpan kat mana ni? Ada simpanan lagi tu kapal terbang tu. Okey. Dah. Ada. Nampak? Sekarang dah ada kan? Okey. Nampak? Ada kapal terbang. Lah cikgu pula yang je lah kami. Okey. So, nampak? Nampak kiri kanan ni ada pilot tu. Tak perasan? Kenapa cikgu terbalik? Sebab bukan cikgu yang bawa. Dia orang kiri kanan pilot yang bawa. Pilot yang bawa. Ya. Yeah. Okey. 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 So dia kata okey. Okey. Dia orang memang ada. Okey, ada. Okey. Baik. Ada je korang ni. Okey. Baik. Lakonan dia lain macam. Okey. Itu pilot pakai niat ke cikgu? Pakai niat pun boleh. Baik. Untuk pengetahuan kamu semua, sebenarnya pada suatu ketika dahulu, okey, dulu semasa zaman USSR dulu, okey, zaman adanya Soviet Union dulu ya. Sebenarnya kawasan-kawasan ini, okey, kawasan-kawasan ini, bumi itu bulat pandai, mana ada flat. Okey. Kawasan-kawasan ini dulu ya. Ni, sampai ke bawah ni, okey, sampai ke bawah ni yang cikgu tandakan ni, okey. So sebenarnya, okey, sampai ke bawah ni semua, okey, termasuk Turkmenistan pun semua. Okey, kawasan ini semua sebenarnya dulu adalah Russia. Dulu adalah Soviet Union. Rusia. Tetapi bermula pada tahun 1991 atau 92, okey, Soviet Union telah jatuh. Telah jatuh, Soviet Union telah ditakdir oleh komunis sebelum itu. So parti komunis telah jatuh, maka okey, ditakdir pula oleh daripada parti demokrasi. Maka dengan itu negara-negara ini pun terpecah. So mereka membebaskan diri. Okey, negara-negara kecil ini pun membebaskan diri dan antara negara yang membebaskan diri daripada Soviet Union adalah kawasan ini, iaitu inilah dia, Bosnia dan Herzegovina. Kalau kamu lihat, inilah dia, Bosnia dan Herzegovina. Di sebelah atas dia ada Croatia, di sebelah kiri tu, kanan tu ada Serbia, kemudian bawah tu ada Montenegro, Kosovo, Albania, okey, dan juga ada Slovenia, dan juga di atas tu ada Hungary. Dan kawasan ini dipanggil sebagai Rantau Balkan. Rantau Balkan. So ini dipanggil Rantau Balkan. Dan kalau kita memang dekat dengan Itali, dekat dengan Greece. So kawasan ini memang selalu bergolak, selalu berperang. Kamu tahu tak kawasan ini selalu berperang? Tahu sebab apa? Sebab kalau kita lihat, Croatia sebenarnya bukan setakat negara tetapi satu bangsa Croatia. Bosnia adalah satu bangsa lain, bangsa Bosnia. Herzegovina, bangsa Herzegovina. Serbia, bangsa Serb. So bangsa-bangsa ni dulu saling berbunuh-bunuhan. Jadi sebab tu kawasan ini tak aman.
Padahal kulit sama je, rupa pun lebih kurang je. Cuma ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang Kristian macam tu. Kan. Jadi ya sampai sekarang dah kurang. Sekarang ni sebab mereka dah membentuk negara masing-masing berdasarkan bangsa-bangsa itu. Sebab diorang perbezaan bangsa. Perbezaan bangsa ini menyebabkan mereka bergaduh, berebut kawasan. Berebut kawasan. Nampak tak? Jadi sebab itu, saya cakap apa tau? Malaysia ni unik. Sebab apa? Malaysia ni kita ada banyak bangsa, banyak kaum, tapi kita boleh hidup aman, kita tak ada pun nak bergaduh, kita tak ada pun nak take over kawasan ke apa ke, tak ada. Nampak tak? Itu kelebihan Malaysia di mana berbilang kaum boleh hidup aman. Dia orang tak boleh. Dia orang tak boleh. Dia orang kalau Croatia aja. Kalau Bosnia aja. Kalau Serbia aja. So dia orang tak boleh campur. Kalau bercampur berperang. Jadi itu masalahnya. Okay. Jadi di situlah Bosnia Herzegovina. Okay. Ya untuk Malaysia semua boleh. Memang Malaysia ada kereta terbang, semua ada. Semua ada. Kita memang hebat. So itu peranan Malaysia. Dan kalau kita lihat antara peranan Malaysia dalam 6 ini iaitu kita telah menjadi tuan rumah sidang kemuncak, okay, dan pengurusi, di mana kita pernah menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak 6 kali ke-13 pada tahun 2003. Maknanya negara-negara 6 ni, okay, telah datang ke Kuala Lumpur dan mereka bersidang di sini. Kita jadi tuan rumah lah. Dan dalam sidang ini, deklarasi Kuala Lumpur menyatakan sikap 6 terhadap isu Palestin serta serangan Amerika ke atas Iraq. Itu dulu berlaku pada tahun 2000, tahun 2000, 2001, 2002, di mana Amerika Syarikat telah menyerang Iraq kerana semata-mata untuk memburu Saddam Hussein, yang dikatakan bahawa Saddam Hussein itu ada memiliki banyak peluru-peluru berpandu. Okey, tetapi apabila Amerika Syarikat menyerang Iraq dan mereka cari geledah satu Iraq, tak jumpa pun, okey, tak jumpa pun peluru berpandu tu. Okey, tak jumpa pun peluru berpandu tu. Saddam Hussein, ya betul, dia kena fitnah. Sudahnya dia ditangkap. Dia ditangkap. Jadi ini serangan Amerika ini menyebabkan okey, negara-negara 6 ini okey membantah serangan ke atas Iraq itu. Sebab itu dianggap sebagai satu pencerobohan kuasa besar terhadap negara kecil. Walau apa pun yang berlaku kepada Iraq, Amerika sepatutnya tidak campur tangan sebab perlu menghormati kedaulatan negara lain. Betul? Ini tidak. Okey, mentang-mentang negara tu, okey, Iraq tu ada perbalahan tu, Amerika dah masuk campur. Kita lihat Amerika selalu cuba ingin menjadi apa tahu? Ingin menjadi hero di depan mata negara-negara lain. Itu masalah Amerika. Selalu nak jadi hero. Kan, itu masalah dia. Jadi itu yang menyebabkan sidang 6 ini membantah serangan Amerika Syarikat. Kemudian juga Malaysia pernah menjadi tuan rumah bagi sidang kemuncak 6 ini, membuktikan bahawa kemampuan Malaysia dalam mengendalikan persidangan yang bertaraf dunia. So negara kita pernah menjadi pengerusi, okey, 6 daripada tahun 2003 hingga tahun 2006, dan tugas ini dilaksanakan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi yang juga Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Nampak tak? Hebat tak hebatlah. Dan ini telah menjulang nama Malaysia dalam kalangan negara anggota. Sebab bagi menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi itu, Malaysia perlu berusaha untuk meningkatkan tahap kemajuan dan pembangunan anggota 6 serta bekerjasama agar menjadi organisasi yang dihormati. Nampak tak? Berat tugas sebagai pengerusi 6 ni sebenarnya. Namun Malaysia dapat menjayakannya, okey, untuk hampir 4 tahun, 2003, 2004, 2005, 2006. Nampak tak? Menjadi tuan rumah. Hebat Malaysia ni. Hebat negara kita. Kemudian peranan politik. Kalau kita lihat Malaysia ni lantang menyuarakan isu pencerobohan terhadap hak asasi manusia dan negara lain seperti isu apartheid serta Bosnia dan Herzegovina. Malaysia menjadikan 6 sebagai platform menyuarakan sikap Malaysia terhadap isu apartheid. Malaysia setuju agar tekanan politik dan ekonomi dikenakan kepada Afrika Selatan bagi menangani isu ini. Maknanya apa?
okey, kita akan membantah tindakan Afrika Selatan ini sebab mengamalkan dasar apartheid itu. Kita bantah dan kita beri tekanan ekonomi, iaitu kita tak nak buat hubungan ekonomi dengan Afrika Selatan sebab dia mengamalkan dasar apartheid. Selagi kau amalkan, kami tak nak buat hubungan. Kamu kena hentikan dasar apartheid ini, baru kami buat hubungan ekonomi. Nampak ketegasan Malaysia. Dan Malaysia telah membangkitkan isu berkaitan dengan Bosnia Herzegovina yang sedang ditekan oleh Serbia pada sidang kemuncak 6 di Jakarta pada 1992. Okey, kedudukan Yugoslavia, salah sebuah negara pengasas 6, digantung daripada pertubuhan ini. Tindakan menggantung keahlian Yugoslavia merupakan hasil kejayaan bersama Malaysia dan negara anggota yang lain. Malaysia turut menerima sejumlah pelarian Bosnia dan Herzegovina. Okey, Yugoslavia tu apa pula cikgu? Okey, baik. Ini cikgu bagi tahu. Yugoslavia ni sebenarnya macam ni. Satu ketika dahulu, okey, selepas mereka keluar daripada Rusia, selepas Rusia memerdekakan negara-negara yang cikgu sebutkan tadi, negara-negara ini telah, okey, negara-negara ini seperti ini seperti Slovenia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Kosovo, begitu juga Serbia, okey, dan ini semua, okey, negara-negara ini, okey, telah bergabung menjadi Yugoslavia. Negara ini semua, okey, bergabung menjadi Yugoslavia pada awalnya. Tetapi apabila berlaku peperangan, puak Croatia bergaduh dengan Bosnia, puak Bosnia bergaduh dengan Serbia, bergaduh di Kosovo dan sebagainya, maka negara Yugoslavia itu tak bertahan lama, mereka berpecah menjadi negara yang terasing macam sekarang, iaitu Croatia, Bosnia Herzegovina, Serbia dan Montenegro. Memang kerja gaduh je. Jadi penyelesaian yang paling baik, okey, pisahkan mereka, letakkan setempat. Sebenarnya bukan sahaja di situ ya. Malah kalau kamu ingat lagi, okey, iaitu di India pun sama. Kau tak perasan iaitu dulu India ni dulu, negara India adalah termasuk juga Pakistan. Pakistan, okey, kemudian India, begitu juga Bangladesh, Bhutan, okey, dan juga Nepal, okey, dan terus. So dulu India termasuk Pakistan, Bangladesh, tiga-tiga itu adalah dulu India. Tetapi apabila mereka asyik bergaduh je, so orang-orang Islam bergaduh je dengan orang India, maka orang Islam pindah pergi ke Pakistan. So dibina negara baru, iaitu Pakistan. Begitu juga Bangladesh, mereka belah, mereka pindah ke Bangladesh. So di situ mereka tubuhkan negara baru. Itulah dia. So nampak tak? Jadi itulah yang berlaku. Okey. Okey. So ini memang berlaku di mana-mana negara di dunia ni. Memang macam tu. Asyik bergaduh je kan? Pisahkan. Pisahkan. Kan? Okey. Baik. Itu peranan Malaysia dalam politik. Baik. Kemudian kita lihat di sini iaitu dasar keamanan dan berkecuali. So kalau kita lihat di sini, sejak penglibatan Malaysia dalam NAM ni, suara serta pandangan Malaysia yang meminta agar rantau Asia Tenggara diterima sebagai sebuah kawasan berkecuali sering diutarakan. Sebab apa tahu? Malaysia berpandangan bahawa negara kuasa besar, contohnya China, Rusia, Amerika Syarikat, perlu mengakuinya serta berjanji untuk tidak campur tangan atau memberikan tekanan kepada negara-negara ini. Mentah-mentahlah engkau orang besar, China besar, Rusia besar, Amerika Syarikat besar, engkau orang nak bully kita orang engkau orang nak suruh kita orang masuk masuk demokrasi lah, kau orang paksa kita orang masuk memihak kepada komunis lah. No. Kami nak bagi tahu bahawa kami ini neutral. Kami ini tidak berpihak. Okey. Itu sebenarnya. Saudara kita lihat di sini dalam isu, contohnya isu kawalan senjata nuklear. Auto semua okey. Suka hati kau je, Aiman. Baik, dalam isu kawalan senjata nuklear
Malaysia menandatangani satu perisytiharan Lusaka pada tahun 1970 sebagai iltizam, sebagai matlamat 6, iaitu mendesak pengharaman senjata tersebut. Okay. Okay. So mendesak pengharaman senjata tersebut. Okay. Ya betul. Lu saka tu maknanya kan saka untuk lu. Suka tikau je. Lantak dia lah lu saka ke apa kan. Okay. Okay. Jadi bermakna di sini, okay, mendesak supaya apa tahu, dalam negara-negara yang berkecuali ni jangan guna pakai senjata nuklear. Senjata nuklear tidak boleh. Ya, senjata nuklear tu bom. Bom nuklear. Dan sebenarnya kalau nak katakan negara kita tak ada tenaga nuklear, ada tahu? Negara kita ada tenaga nuklear sebab negara kita ada pusat kajian nuklear, iaitu di Bangi. Okey, di Bangi ada pusat kajian nuklear tu. Memang ada pusat kajian tu, okey, untuk mengkaji tenaga nuklear tu. Tetapi kita untuk mengkaji tu untuk mencari sumber tenaga. Okey, bukannya untuk membuat senjata. Yang kentut tu nuklear ke cikgu? Bukan. Zan, kan? Kau kalau nak kentut jauh-jauh jangan kat sini. Okey. 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 Ya, so itulah dasar keamanan dan berkecuali. Kita haramkan kita haramkan senjata nuklear. Hebat. So itulah dasar D6, iaitu berkaitan dengan peranan Malaysia dalam sebagai tuan rumah sidang kemuncak dan pengerusi serta peranan politik dan dasar keamanan dan berkecuali. Itu Malaysia dalam peranan Malaysia dalam 6. Okey, baik. Dan yang terakhir, subtopik terakhir, cikgu cuba habiskan subtopik terakhir ini, iaitu Malaysia dalam OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam. Tak ada kalau jatuh bumi boleh terbelah dua, betul ke? Betul. Okey. So Malaysia menyertai OIC. Tapi bila cikgu sebut OIC teringat arwah ayah cikgu. Dia kata apa tahu? Dia cukup marah dengan OIC. Dia kata apa tahu? Negara Palestin itu telah bertahun-tahun diserang oleh tentera-tentera Israel. OIC ini sepatutnya bersatu untuk mengenakan kepada orang-orang Yahudi di Palestin. Tetapi OIC ni buat tak tahu je. Seolah-olah organisasi OIC itu hanya apa tahu? Hanya bila berlaku serangan dekat Palestin akan jadi apa? Oh, I see. Itu je lah. Oh, I see. Nampak? Okay. Ya, hanya sebuah organisasi yang I see. Itu je. Jadi I see. Sebab tu. Jadi function baik tak payah ada, betul. Betul. Tapi harus diingat nanti kita akan lihat. Okey. So kita lihat di sini Malaysia menyertai OIC yang dianggotai 57 buah negara dan pertubuhan ini ditubuhkan pada 25 September 1969 bersempena dengan persidangan dunia Islam pertama di Rabat Maghribi ketika memuncaknya serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa oleh puak Zionis. Zionis ni maknanya puak-puak Israel ni lah. Ya, tentera-tentera Israel Zionis ni. Sebenarnya serangan tu memang telah dilakukan sejak tahun 1945 lagi sampailah sekarang. Nampak tak? So tindakan puak-puak Zionis itu mendorong para pemimpin Islam menubuhkan sebuah pertubuhan antarabangsa untuk perjuangkan kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia. Dan Malaysia antara merupakan anggota yang aktif menyuarakan pelbagai pandangan yang berkaitan dengan kepentingan Islam. So kalau kita lihat, memang Malaysia sertai untuk apa? Untuk memperjuangkan nasib orang-orang Palestin dan orang-orang Islam yang lain. Okay. Sekarang OIC buat apa? Sekarang OIC buat apa? Oh, I see. Itu je lah. Itu yang geram tu. Itu yang geram. Kita lihat di sini. Penlibatan awal Malaysia tekan marah ni. I see number please. Itulah. Pelibatan awal Malaysia dalam isu masyarakat Islam antarabangsa sebenarnya bermula sejak era Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj lagi, Perdana Menteri kita yang pertama. Beliau sendiri menyuarakan agar
diwujudkan sebuah pertubuhan Islam untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam seluruh dunia. Dan hasrat ini semakin kuat selepas berlangsungnya persidangan pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara pada tahun 1964 di Kuala Lumpur. So pada bulan April 1969, Kuala Lumpur menjadi tuan rumah kepada persidangan Islam antarabangsa. Dan antara dalam persidangan itu, antara agenda ataupun kita kata putus yang dibuat di Kuala Lumpur ini telah dibawa ke Rabat Maghribi sehingga tertubuhnya OIC. Dan perbincangan tentang pelibatan Malaysia dalam OIC ini dapat dilihat melalui apa tahu? Pelantikan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Setiausaha Agung pertama. Harus diingat dalam pertubuhan biasanya macam katakan PBB ataupun OIC, dia tak pakai presiden sebab dia adalah sebuah pertubuhan. Dia tak ada mana-mana negara jadi ketua. Jadi, dia akan lantik satu jawatan yang dipanggil Setiausaha. Dan Setiausaha Agung itulah yang tertinggi. Setiausaha Agung itulah adalah jawatan tertinggi bagi pertubuhan, sesuatu pertubuhan. Jadi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memang Setiausaha Agung pertama OIC. PBB pun sebenarnya sampai sekarang dia guna jawatan Setiausaha Agung PBB. Begitu juga, kamu ingat lagi tak Parti Komunis Malaya, PKM, ingat lagi tak? Parti Komunis Malaya, kan? Parti Komunis Malaya itu, okey, yang telah melakukan darurat di Malaysia kan, di Tanah Melayu. Kamu ingat tak, dia punya ketua, dia tak pakai presiden parti atau dia tak pakai ketua parti. Dia pakai jawatan apa? Setiausaha Agung PKM ataupun Setiausaha PKM. Siapa Setiausaha PKM? Chin Peng. Ingat lagi? Sebab dia pakai jawatan Setiausaha. Okay. So dia pakai jawatan Setiausaha. Kena ingat tu. Jawatan Setiausaha. So Setiausaha Agung OIC yang pertama Tunku Abdul Rahman. Bagus tu. Dan Malaysia pernah Chin Peng. Malaysia pernah menjadi pengerusi OIC dan membangkitkan pelbagai isu berkaitan dengan masyarakat Islam. So kalau kita lihat di sini, okey, pelibatan Malaysia dalam OIC dilihat apabila Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung yang pertama. Dan memegang jawatan sehingga tahun daripada tahun 1970 hingga tahun 1974 dan tugas utama Tunku Abdul Rahman iaitu untuk mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam seluruh dunia mendapat pembelaan yang sewajarnya. Wih, tugas berat ni. Tugas berat Bukan penduduk Islam di Tanah Melayu saja, bukan di Malaysia saja, tapi penduduk Islam di seluruh dunia mendapat pembelaan yang sewajarnya. Berat tugas ni. Nampak tak? Dan Malaysia pernah menjadi, kalau kita lihat sini, pernah menjadi pengurusi pertubuhan. Di mana kalau kita lihat, Malaysia turut memainkan peranan penting dalam OIC apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang kelima, dilantik sebagai pengerusi pertubuhan ini. Sebagai pengerusi, Malaysia berhadapan dengan tohmahan. Tohmahan itu cacian, cacian, kejian yang sedang melanda masyarakat Islam kerana sering dikaitkan dengan 3K. Istilah 3K ini iaitu keganasan, kemiskinan dan kemunduran. Okey, San. Baik. So Malaysia telah mengetengahkan nilai kesederhanaan dan menolak keganasan. Sebab itu, kalau kamu perasan, kalau kamu tengok filem-filem barat pada tahun-tahun 2000 hingga tahun 2010 lah, kebanyakan filem-filem dia, kalau orang kata apa, kalau ada filem yang filem action, filem perang, biasanya mereka akan menentang Islamic teroris. Sikit-sikit Islamic teroris. Sikit-sikit Islamic teroris. Ya, sebab Islam dikaitkan dengan keganasan, kemiskinan, kemunduran pada waktu itu. Jadi inilah negara-negara Islam telah menjadi tohmahan. Kerana apa? Dikatakan sebagai pengganas. Bila Islam je pengganas. Bila Islam je pengganas. Kan betul-betul aku mengganas baru tahu.
Kan? Ah, well, sebenarnya kita dah tahu bahawa contohnya macam kalau kita lihat Osama bin Laden. Kalau kita lihat sebenarnya Osama bin Laden sebenarnya adalah satu karakter yang sebenarnya telah dicipta oleh Amerika sendiri. Itu karakter yang dicipta oleh Amerika sendiri. Amerika sendiri cipta karakter. Ha, jadi macam mana Osama bin Laden boleh pula nak diburu? Padahal dia adalah salah seorang daripada watak ciptaan Amerika Syarikat. Okay. Begitu juga dengan siapa tahu. Ni kes Afghanistan. Untuk pengetahuan kamu dia tak wujud lah, dia wujud. Dia wujud. Tapi dia adalah antara orang suruhan Amerika sebenarnya. Suruhan Amerika. Begitu juga di Afghanistan ni. Kalau kamu ingat ada 3 watak, okay, iaitu ketua Taliban tu, kemudian juga dengan bekas Perdana Menteri, bekas Presiden Afghanistan dan juga penggantinya sekarang ni. Tiga-tiga ni sebenarnya pernah mendapat scholarship untuk menyambung pembelajaran di mana? Di Amerika. Tiga-tiga dapat scholarship. Belajar sambung pelajaran di Amerika. So, apa cerita sebenarnya ni? Apa cerita sebenarnya? Nampak tak di sini? Okay. So, kemudian, ya betul, akademi paling tinggi lah. Ingat senang ke dapat scholarship pergi ke Amerika? Okay. Tapi bila balik sini jadi Taliban. Apa cerita ni? Nampak tak? Macam tak masuk akal, betul tak? Kan? Kalau dia orang ni pergi ke Mesir ke, pergi ke Jordan belajar agama tinggi, balik jadi Taliban tu kita boleh fikirlah kan. Boleh fikir. Tapi pergi belajar ke Amerika, balik jadi Taliban. Nampak tak? Macam ada agenda yang suspicious kat situ. Perasan tak? Kan? Nampak tak? Belajar ABC. Okay. So, ni lagi. Okay, kalau kita lihat pengurusi OIC ni, okay, gambar-gambar Tok Arab ni kan. Kalau arwah ayah cikgu, okay, dia cukup menyampah dengan orang-orang Arab ni. Dia kata apa tahu? Orang-orang Arab ni harap kaya je. Harap konon-kononnya Islam datang daripada sana. Tapi dia orang sendiri pun, kan, sesama dia orang duk bergaduh. Sesama dia orang belagak masing-masing. Itu arwah ayah cikgu lah kan. Cikgu diam je lah kan. Marah dia kan. Apalah. Palestin tu dekat dengan dia orang. Patutnya dia orang lah yang patut membantu. Ini mengharapkan orang Malaysia ni jauh daripada Palestin nak minta bantuan dengan kita. Dahlah kita ni jauh kan. Alright. So, itu pengerusi OIC. Dari sudut pembangunan pendidikan, kalau kita lihat Malaysia bersama-sama OIC, okay, kita lihat memberi penekanan kepada pembangunan sosial terutamanya dalam bidang pendidikan melalui pembiayaan pelajaran, sponsor belajar dan kebajikan. Usaha ini tujukan melalui apa tahu? Pembinaan UIA, iaitu Universiti Islam Antarabangsa. Memang US dengan Saudi ada hubungan. Betul. Betul. Ayah arwah cikgu memang marah lah waktu tengok TV tu. Okey, UIA dekat Gombak tu, Universiti Islam Antarabangsa, sebenarnya adalah hasil daripada kerjasama pertubuhan yang dipanggil OIC ini. Hasil persidangan OIC, mereka setuju untuk menubuhkan UIA. Oh ya ke Nur Afrin? Okay. Ya. Kemudian Malaysia memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar dari negara OIC untuk belajar di universiti ini. UIA. Berputih tu apa? Berputih tu maknanya muncullah pandai dish. Kau ni kan. Okay, baik. Okay. So, yeah. Pembiayaan tu sponsor. Sponsor. Nampak tu? Okay. Pembinaan serta memberikan beasiswa kepada para pelajar. Okay. Pendidikan melalui pembiayaan pembelajaran. Maknanya sponsor untuk education. Sebab tu kalau kamu pergi UIA, kat sana bukan saja ada pelajar Malaysia. Ada pelajar daripada Nigeria, ada pelajar daripada Arab Saudi, ada pelajar daripada Algeria, pelajar-pelajar daripada banyak. Kebanyakannya yang berkulit hitam pun ramai kat sini. Itu orang kata apa, dapat sponsorship lah tu. Belajar kat UIA. Atas tiket OIC. Yes. Dan even lecturer-lecturer dia pun memang kena pandai bahasa Arab, kena pandai bahasa Inggeris. Betul.
Betul, kena belajar bahasa Arab. Kalau siapa-siapa nak masuk UIA, dia akan ada satu course di mana course apa tahu? Bahasa Arab. So kamu kena ambil Arab language. Arab language. Memang belajar dengan tu Arab. Okey, itu sebab antara cikgu dapat juga offer kat sini tapi cikgu tak nak ambil. Sebab memandangkan tinggi sangatlah kan. Tak nak ambil sebab apa? Bahasa Arab cikgu tinggi sangat. Baik, seterusnya. Menangani isu politik negara Islam. Okey. Jadi ustaz pula Yes. Pelibatan Malaysia dalam OIC ini jelas kelihatan sewaktu menyuarakan pandangan tentang isu politik yang melanda negara Islam. Seperti apa tahu? Di Palestin, Afghanistan dan juga perang Iran-Iraq. So kalau kita lihat Malaysia ni menjadi perantara, the middleman untuk menyelesaikan konflik Iran-Iraq melalui OIC. Berikutan pengumuman gencatan senjata, maknanya kita kata gencatan senjata antara Iran dan Iraq pada bulan Ogos 1988, 15 orang pegawai tentera Malaysia menyertai pasukan tentera pemerhati PBB. Nampak tak? Menangani isu negara Islam. Malaysia pun memberikan sokongan kuat kepada perjuangan rakyat Palestin dan Palestine Liberation Organization ataupun PLO, Pertubuhan Pembebasan Palestin. Memang Malaysia beri sokongan kuat. Malah Malaysia menjadi tuan rumah bagi persidangan keserantauan Asia berkaitan dengan Palestin di Kuala Lumpur pada bulan Mei 1983. Sebab negara kita menyokong hak rakyat Palestin bagi menentukan nasib sendiri, termasuk hak mereka untuk mempunyai sebuah negara yang merdeka. Sebenarnya Palestin tu memang negara Palestin. Apa yang berlaku adalah orang-orang Yahudi yang datang daripada barat, datang daripada Europe, mereka masuk sebagai tetamu, tetapi pada akhirnya mereka yang merampas tanah penduduk Palestin. Siapa yang tak marah? Jadi Palestin nak halau dia orang. Dunia, terutama sekali Amerika Syarikat cakap apa? Oh, tak boleh. Diorang ada hak tinggal kat situ. Ini tanah kita orang. Kita orang nak ambil balik. Diorang rampas daripada kita orang. Kenapa pula engkau tak bagi? Engkau bagi pula dia duduk. Ini tanah kita orang lah. Nampak tak? Itu isu Palestin yang sebenarnya. Kan? Ya. Jadi itulah sampai sekarang. Memang sampai sekarang itulah isu Palestin. Israel menceroboh dan merampas tanah-tanah kawasan Palestin itu. Jadi itu yang Malaysia sokong hak rakyat Palestin, dan Malaysia juga menyokong perjuangan mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul. Rejim Kabul ni iaitu rejim satu puak yang mana mereka ini bersenjata, mereka merampas pemerintahan Afghanistan sebab mereka ini dibantu oleh kesatuan Rusia. Rusia memang bantu dia orang untuk take over itu. Jadi mereka telah dilawan oleh penduduk-penduduk Afghanistan sendiri, dipanggil mujahidin. So Malaysia telah membenarkan mujahidin Afghanistan membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur. Cikgu dengar senang sikit. Masalahnya kalau kita jatuhkan bom nuklear dekat Israel, bukan setakat orang Israel saja yang mati, dengan penduduk-penduduk Palestin sekali. Kan kita itu jadi kejam. Kan kejam kalau cara macam tu. Berkaitan dengan mujahidin Afghanistan dan juga berkaitan kesatuan Rusia, kalau kamu nak tengok dia punya suasana, kamu tengoklah filem Rambo 3. Rambo 3 yang Sylvester Stallone tu, Rambo 3. Bagaimana Rambo seorang-seorang dia melawan rejim Kabul. Bukan Rainbow pandai, Rambo. Rambo. Rainbow tu apa? Pelangi pandai. Yes, Rambo. Kan. Ya, Rambo tu. Sorry. Rambo Tok Dalang tu ke? bukan kan. Mamat Rocky tu ke? Ya, betul Haji. Betul. Tengok yang ketiga punya. Memang gempak, memang hebat. Tapi biasalah, dia nak tunjukkan sebenarnya apa? Dia nak tunjukkan yang Amerika tu hero.
Itu je. Dan nak tunjukkan Russia tu always jahat. Itu je. Ideologi dia memang macam tu. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, OIC, apa yang dia dah buat? Kami hantar cikgu je. Aku juga. Kau di mana? Tak ada orang lain, aku juga kau ya. Okey, kita lihat OIC. Okey, Setiausaha Agong yang pertama, pengerusi OIC. Begitu juga kita telah, okey, pembangunan Malaysia buat dalam pembangunan pendidikan. Ya betul, Shimir. Menangani isu politik negara Islam. Dan kita nak lihat di sini iaitu pembangunan ekonomi. Di mana Malaysia turut aktif membangunkan ekonomi negara anggota OIC. Negara kita menyokong aktiviti Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam yang ditubuhkan pada tahun 1973. Malaysia menyertai Islamic Development Bank ini pada tahun 1974 dan memperoleh faedah berupa pinjaman daripada bank ini untuk membiayai projek pembangunan negara. Dan perubahan bank ini turut membawa perkembangan penting dalam sistem perbankan Islam melalui penubuhan bank Islam di serata dunia seperti Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, kemudian Islamic Bank of Bahrain pada tahun 1979 dan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983. Sebenarnya Malaysia adalah antara negara-negara pengasas kepada skim pinjaman Islamik, skim perbankan Islamik. Yang mana skim perbankan Islamik itu tidak ada unsur-unsur riba, gharar, ataupun juga tidak ada unsur riba, gharar dan juga maizir. Tak ada. Itu skim perbankan Islam. So Malaysia antara negara yang telah memperjuangkan itu. Sebab itu negara kita ada bank Islam. Sebab itu kita ada skim perbankan Islam. Nampak tak? Malaysia punya hebat dalam pembabitan dengan negara-negara luar. Jadi kalau kita lihat di sini, iaitu kalau kita lihat hasrat untuk mewujudkan sebuah pertubuhan untuk negara Islam yang dicadangkan sejak tahun 1960-an membolehkan Malaysia dipandang tinggi dalam kalangan negara Islam. Jawatan pertama Setiausaha Agong OIC disandang oleh pemimpin Malaysia memperlihatkan kewibawaan Malaysia kita. So kerjasama negara anggota OIC adalah untuk memastikan bahawa masyarakat Islam ini seluruh dunia mendapat manfaat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. So, kesimpulannya daripada bab ini, dasar luar Malaysia terus diperkukuhkan selepas kemerdekaan. So, Wisma Putra, ingat Wisma Putra ialah Kementerian Luar Negara. Memainkan peranan penting dalam mencorakkan dan menggubal dasar luar yang mampu memberikan faedah kepada negara serta mengekalkan kedaulatan negara. So, dengan itu kita telah berjaya menamatkan bab yang ke-9. Yes, dan inilah yang kita telah pelajari. Bab ni memang banyak pertubuhan. Tapi sebenarnya senang. Bagi cikgu senang sebenarnya lah, kan? Sebab kalau kita lihat daripada satu sudut ini, iaitu kita bermula dengan latar belakang dasar luar, kemudian Malaysia dalam kemudian asas penggubalan dasar luar, kemudian Malaysia dalam PBB, Commonwealth, kemudian cabaran-cabaran untuk mengukuhkan dasar luar, kemudian ASEAN, NAM dan OIC. ASEAN, NAM dan juga OIC. Jadi, ini dikatakan sebagai topik yang sebenarnya berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan yang Malaysia sertai. So, dalam sejarah KBSM dulu pun ada belajar benda-benda ni semua. Sebab itu bagi cikgu, mudah je sebenarnya ni. Tak susah pun. Cuma cikgu risaukan kalau kamu nanti periksa. Mungkin minggu depan atau minggu 1 ataupun bulan depan kamu periksa. Tapi tak ada bunyi apa-apa tentang peperiksaan pada dalam seminggu 2 ni ataupun pada minggu depan ataupun pada bulan depan. Dini, mungkin ada apa-apa nak di-sharekan tentang isu peperiksaan? Ataupun Anik, ada nak kongsikan? Nazirah?